Ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله حي الله الله حي يا قيوم الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي
يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab di antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid, 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 ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi,
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layak kalah kami Allah menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu.
Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah pada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami. Jangan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhimu, perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikalah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلب من كلابك Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab. Ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum. Wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha maksa. Ya Allah yang maha perkasa.
Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbalallahu. Ya Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bunda-bunda yang dikasihi dan yang disayangi, nampaknya hari ini full house, penuh kerusi-kerusi ni. Tapi ada lagi lah kursi belakang tu, tak ambil buat main ke depan. Tapi kursi yang ada ni semua penuh, alhamdulillah. Tolong nak ambil gambar sikit siapa-siapa ada kat sana, ambil suasana sana. Satu gambar snap untuk Kak Mon. Asal tu gambar snap ni, mana Yuyu kita? Ida tak ada. Ida mana ada Yuyu sekarang. Tak kisahlah, ambil satu snap. Untuk bukti yang kita snap yang kami online dekat sana siaran langsung. Duduk bagi penuh. Ambil satu hantar dalam operasi ya. Cik Mun kata hantar dalam apa? Operasi? Operasi DI dia tahu. Operasi DI. Ambil dari sini nampak penuh ni. Ambil gambar penuh. Suasana di Darul Insyirah. Okey, suasana di Darul Insyirah. Sini lah Cik Mun. Sini lah Cik Mun. Tak apa. Dia kalau boleh main dia main, dia tak boleh. Cik Mun kalau boleh main dah terbang dah sampai dah. Tak boleh macam mana. Ni ada kat sini pun baguslah. Okey, ambil satu gambar. Dia nak duduk lama-lama pun tak boleh. Dia tahan. Lama tak boleh. Datin Faiz boleh snap tak gambar ni? Gambar dos on the line satu. Kita ada apa? Kita sana apa? Semua yang ada keluar muka lah wajah. Sekali-sekali. 20. Alhamdulillah. 16. Kat sini 16. 16, 20, 30. Okey, syukur alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah kita dapat berada di dalam majlis ilmu, di dalam taman syurga ya, taman syurga. Itulah kita syukur kepada Allah banyak-banyak kepada kita yang mendorong kita untuk ada bersama di dalam majlis pada hari ini ya. Sebab majlis ini adalah majlis yang sangat-sangat berharga. Kalau kita masuk dalam majlis ini adalah di antara apa yang kita buat itu amal soleh kita lah. Itu kita berada di dalam majlis ini. Syukur. Dan sebagai surah yang akhir pada hari ini ialah surah An-Nas. Surah An-Nas. Kita baca selalu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jelas kepada kita dalam ayat ini. Nas apa benda? Manusia. Kita belajar bahasa Arab, kita tahu dah nas itu manusia. Dan kita nak belajar hari ini apa isi yang ada dalam surah An-Nas, ada apa khasiat di dalam surah An-Nas yang Allah turunkan khusus untuk kita dan untuk umat dia, untuk kita amalkan apa yang ada di dalam
surah itu. Apa pengajaran yang kita dapat daripada surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan. Qul, katakan. Siapa yang suruh ni? Allah suruh siapa ni? Suruh Muhammad. Allah suruh Nabi kita. Muhammad seru kepada umat. Olehmu wahai Muhammad. Di dalam qul 2 huruf tu makna dia katakanlah olehmu wahai Muhammad. Katakan apa? A'udzu birabbin nas. A'udzu. Aku minta perlindungan. A'udzu Kepada Rab Tuhan. Rabb dengan Rabb an-nas. Rabb manusia. Rabb manusia. Kita jumpa dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tuhan seluruh alam. Ini Tuhan manusia. Tuhan bagi manusia. Manusia, Tuhan tu untuk manusia saja ke? Tak. Makhluk dia. Tetapi kita akan lihat di sini mengapa? Nas sampai 5 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 5 kali an-nas. Kenapa begitu sekali? Ada rahsianya, ada sebabnya. Sebab itu bila kita baca qul a'udzu birabbin nas, kita bayangkanlah apa yang kita duk belajar hari ini, apa yang kita faham daripada ayat ini, supaya kita ni menjadi hamba yang benar-benar kita ni melakukan ibadah tu kita faham apa isinya, apa isi bacaan yang kita baca, supaya mendatangkan khusyuk kepada kita. Kita khusyuk, kita tadarru', mana apa-apa yang kita sebut di dalam sembahyang kita. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku mohon perlindungan. A'udzu. Jumpa di mana pun kalau a'udzu tu minta berlindung lah. Minta berlindung dengan siapa kita minta berlindung? Dengan Allah lah. Allah yang akan disebut dalam macam-macam. A'udzu birabbin nas lah, Tuhan bagi manusia. Rabb bagi. Kemudian apa lagi? Aku minta berlindung dengan Malikin Nas. Malikin Nas. Malik. Malik, kalau kita baca Malik, raja. Dalam raja bagi manusia. Raja dia ada kuasa lah. Kalau kita baca Malik, Malik, apa makna? Beza tu. Kita baca dengan pendek, kita baca dengan pendek dan kita baca dengan panjang satu harakat. Kalau Malik, Malik raja yang menguasai. Kalau Malik yang mempunyai Malik yang menguasai. Yang mempunyai Malik. Tapi kalau Malik menguasailah, raja menguasai. Kalau Malik yang mempunyai. Yang mempunyai. Malik macam saya kata, ana malika lihazal kitab. Saya milik, orang yang memiliki kitab ini. Malik. Milk. Malik. Daripada milkun. Milk. Milik. Milik. Malikin Nas itu adalah raja. Masa. Malikin Nas. Raja bagi manusia. Malikin Nas. Dalam Fatihah ada juga perkataan. Ada apa? Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kita boleh baca. Kita boleh baca. Yang menguasai. Kat situ kata yang menguasai, Maliki tu yang menguasai. Ikut dalam bacaan Qurra boleh baca Maliki yaumiddin. Jangan kita kata, imam tu baca salah lah. Ya betul. Salah, dia baca ikut kita yang tak mengaji ni. Boleh pendekkan. Kau main lagi nak menghukum kan. Banyak kita yang salah. Maliki tak payah. Boleh baca Maliki
Kita boleh baca Maliki. Kalau Malik memanglah raja Allah, raja bagi hari pembalasan. Raja bagi hari pembalasan. Kalau Maliki, Malik memiliki, Allah memiliki hari pembalasan. Memang Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah yang akan melakukan segala-galanya. Allah akan timbang amalan kita. Allah akan, kalau elok kita akan dimasukkan syurga. Allah akan beri kepada kita kenikmatan dalam syurga. Kalau tidak, neraka lah. Na'udzubillah. Maknanya apa yang kita kecelakaan lah kita dalam neraka. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Boleh baca, boleh baca dua. Boleh. Okey. Di sini qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malik, kita baca malikin nas. Ilahin nas. Ilah. Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan ini ilah tu Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Kita terjemah begitu. La ilaha illallah, melainkan Allah. Yang kita sembah hanya Allah. Ilahin nas. Tuhan kita adalah Tuhan yang disembah. Ilahin nas. Tuhan bagi manusia. Kita minta berlindung daripada apa? Ingat tak saya kata dulu? Bila ada a'udzuka, ta'awwaztuka, apakah aku minta lindung dengan Allah daripada apa? Min tu mesti ada min. Dalam ayat itu, bila ada a'udzuka, mesti ada min. Karena itulah kita minta berlindung. Kita minta kepada Allah supaya lindung kita daripada benda tu. Daripada perkara itu. Maka kalau dalam Al-Falaq itu, kita baca, kita minta lindung dengan Allah daripada 4 perkara. Tak ada min. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min. Ada 4 min tu. Mana? Kita mohon kepada Allah supaya jauhkan kita, lindungi kita dari 4 perkara dalam Al-Falaq. Dalam Al-Falaq, bila baca falaq, boleh ingat dalam hati ni. Ingat dalam hati, oh aku minta lindung dengan Allah daripada apa? Daripada kejahatan makhluk Allah. Syarri ma khalaq. Daripada apa? Daripada kejahatan apa lagi? Malam. Kejahatan malam. Daripada kejahatan lagi, tukang sihir. Daripada kejahatan lagi. Apa lagi? Orang yang hasad. Oh, minta 4 perkara ni. Bila semai Allah, jauhkanlah aku daripada 4 perkara ni. Baru kita khusyuk dalam semai, kita minta tu. 4 perkara tu kepada Allah. Maka dalam sini, dalam surat An-Nas ini, kita minta 1. Apa dia? Kita minta Allah lindungkan kita daripada syarril, min syarril, minta lindung daripada syarril waswasil khannas. Minta lindung daripada kejahatan bisikan syaitan. Kejahatan bisikan waswas, itulah bisikan syaitan yang sentiasa khannas, yang sentiasa bersembunyi, yang membisikkan, allazi yuwaswisu, yang membisikkan. Kita pun ambil perkataan Arab. Ya, hati ni wah-wah lah. Wah-wah, bahasa Arab tu. Kita ambil, kita kata wah-wah. Wah-wah lah hati ni. Nak buat Was-was. Was-was. Nak pergi ke tak pergi, wah-wah lah hati ni. Kita rosakkan bahasa Arab. Kata wah-wah. Was-was. Was-was ya. Yang membisikkan kejahatan di dada manusia. Yang membisikkan kejahatan di dada manusia. Syaitan ni siapa? Syaitan ni siapa? Syaitan yang sembunyi ni siapa? Minal jinnati wan nas. Itu yang terdiri daripada Jin dan manusia. Itu dia. Jin dan Tengok manusia. dalam ayat ni. Rupanya ada syaitan yang terdiri daripada jin, ada syaitan yang terdiri daripada manusia. Duduk dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Okey. Firman Allah
Qul a'udzu birabbin nas. Kita nak tengok ulasan dia ya, ulasan. Aku berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah yang mendidik. Nah, Rabb tu makna mendidik. Perkataan Rabb. Kita tengok bagaimana indahnya. Indahnya ayat Al-Quran ini. Dia atur elok-elok perkataan tu. Mula dengan Rabb. Mula dengan mendidik. Rabb daripada tarbiyah. Perkataan tarbiyah ini datang daripada itulah. Rabba yurabbi tarbiyah. Datang daripada perkataan Rabb. Mana mendidik. Mana kalau kita sebut mendidik ni apa? Yang ni suatu perbuatan yang kita rasa sangat halus. Macam mana mak kita didik kita. Macam mana mak kita didik kita. Nyamuk sekok pun dia tak bagi hinggap kita. Tapi kalau anak, biarlah mak tu dihinggap nyamuk banyak-banyak. Kalau anak, kalau mak ni ada sikit, saja anak pun dia pun coy bangun. Tak boleh dengar sikit pun. Tapi kita biarlah mak ni, oi, timah oi, mailah cepat. Aku nak ni. Kalau mak ni panggil pula dah. Itu kita lah. Dia tanya lagi apa nak dia. Setengah anak dia tanya apa nak. Dia pun tanya kok jauh ya. Tak mai dekat-dekat. Tak mai pegang mak ke. Mak nak apa mak? Tak. Duduk kok jauh. Mak nak apa? Habaklah cepat-cepat. Mak cepat pula. Rabb, perkataan Rabb ialah kita mendidik. Mana Rabb tu, mana Allah tu yang mendidik. Didik kita. Menjaga kita. Menjaga. Sampai jaga bersungguh-sungguh ni. Tengok dia jaga kita. Langit ke atas tu. Mana pernah duk runtuh. Dia jaga elok-elok. Sebaik-baik. Tak runtuh atas kita. Dia jaga elok-elok ni. Kita dapat udara ni. Boleh hidup ni. Boleh duduk dalam kelas ni. Alhamdulillah. Boleh syukur banyak-banyak kepada Allah. Kalau kita bayangkan mana kawan-kawan yang duduk kat hospital lah, yang duduk kat rumah lah, yang sedang sakit. Tak ada nikmat mereka untuk nak menghirup udara Allah ini untuk digunakan untuk tujuan kita mendapat ilmu seperti mana yang kita duk adab sekarang ni ya. Kita banyak-banyak syukur kepada Allah. Okey. Tu Rabb, makna Rabb tu mana dia didik, dia jaga, dia ambil hira betul-betul terhadap kita. Rabbin nas, sebab tu dia letakkan an-nas kat situ. Lepas dia jaga, dia apa elok semua? Malikin nas. Malikin nas, baru dia boleh kuasai. Baru dia boleh kuasai. Dia adalah raja bagi manusia. Dia kuasai kita. Kuasai kita. Kemudian selepas itu, bila dia dapat kuasai, maka dia adalah ilahin nas. Dia menjadi Allah, Tuhan yang berhak disembah. Tuhan kepada manusia. Mana peringkat-peringkat yang Allah atur perkataan ini sesuai dengan keadaan dia. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Maknanya ketiga-tiga ni Rabb, Malik, Ilah. Ini adalah kita kata sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta daripada ketiga-tiga ini, minta apa? Supaya jauh kita, elakkan kita daripada min syarr, dari kejahatan bisikan syaitan. Kita lihat uraiannya. Kita memohon berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah yang mendidik, menjaga, mencipta, menguruskan urusan manusia tu semua. Dalam perkataan Rabb. Dalam perkataan Rabb tu ada mendidik, menjaga, mencipta, menguruskan urusan manusia dan memulihkan kesejahteraan mereka. Itu semua duduk dalam perkataan Rabb. Luas sekali ya. Maknanya yang dipunyai oleh perkataan Rabb itu. Kemudian Malikin nas, Allah pemilik kerajaan. Allah pemilik kerajaan yang sempurna dan kuasa yang perkasa. Malikin nas. Dialah Tuhan yang disembah, Ilahin nas, dan
dan dipuja oleh manusia. Ilahin nas. Tiga-tiga tu. Sudah ada. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nama Tuhan adalah khusus untuk Allah tanpa ada berkongsi dengannya. Adapun penguasa boleh jadi dia adalah Tuhan, boleh jadi dia tidak. Malik tu boleh jadi bukan Tuhan, boleh jadi bukan, boleh jadi bukan Tuhan. Contohnya kita kata Malik, raja ni, penguasa, raja. Kita boleh letak kepada raja, Malik, kataan Malik. Dalam apa ni? Nama raja tu ada kadang-kadang disebut Malik. Mana kataan Malik tu boleh guna kepada Allah dan guna kepada penguasa. Tapi perkataan ilah ini, ilahin nas ni tidak boleh digunakan melainkan hanya kepada Allah. Inilah tiga sifat bagi Allah. Sifat apa? Rububiyah, Rabb. Qul a'udzu bi rabbin nas, rububiyah, rububiyah, ketuhanan, rububiyah. Sifat ketuhanan, ini Tuhan pemelihara, Rabb. Tuhan penguasa, itu Malikin nas, dan sifat apa lagi? Sifat uluhiyah. Uluhiyah, Tuhan yang dipuja. Iaitu Ilahin nas. Di atas sini tiga sifat bagi Allah. Rububiyah, milkiyah, pemilikan tu, dan sifat uluhiyah, ketuhanan. Dialah Tuhan pemelihara atau pemilik segala-galanya. Semua makhluk dicipta olehnya dan untuk Allah. Mereka adalah kepunyaan dan hamba Allah. Didahulukan sifat rububiyah. Qul a'udzu birabb. Dimulakan dengan tu dulu. Dia tak mulakan dengan qul a'udzu bi malikin nas. Qul a'udzu bi ilahin nas. Tidak, dia tak mulakan dengan perkataan yang lain tu. Dia mula dengan Rabbin nas. Didahulu sifat rububiyah. Didahulukan dengan sifat ini kerana apa? Kesesuaian untuk menjadi tempat memohon pertolongan atau perlindungan. Pertolongan yang diminta merangkumi nikmat pemeliharaan, penjagaan dan keprihatinan. Jadi yang kita minta termasuklah nikmat pemeliharaan, penjagaan dan keprihatinan Allah kepada kita. Digunakan perkataan Rabb dulu. Allah meletakkan perkataan Rabb itu. Kemudian disebut pula sifat penguasaan. Milkiyah. Penguasaan, milik. Penguasaan. Kerana hamba Allah yang memohon perlindungan itu tidak akan mendapat pertolongan melainkan dari pemiliknya sendiri. Seterusnya disebut pula sifat uluhiyah. Itu ilahin nas. Ini adalah untuk menjelaskan bahawa yang berhak disyukuri dan diabdikan diri kepadanya ialah Allah, bukannya yang selain daripadanya. Itu diatur begitu cantik, perkataan-perkataan itu sesuai dengan apa ni, dengan keadaan mana pemahaman ayat itu. Manakala sebab diulang-ulang perkataan manusia. Kenapa? Adakah Allah ini makhluk dia manusia saja? Tak. Kenapa dia tak kata qul a'udzu birabbil hayawan? Hayawan makna makhluk Allah juga. Qul a'udzu birabbil asjar. Tuhan bagi pokok-pokok. Allah yang buat pokok-pokok tu. Tak ada. Tak. Digunakan manusia. Bukan sekali, sampai 5 kali. 5 kali dalam apa ni surah ini. Apa tujuannya? Sebab diulang-ulang perkataan manusia dalam surah ini iaitu untuk menambahkan lagi penerangan dan penjelasan tentang martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Manusia adalah sebagai makhluk Allah yang mulia. Allah firman di dalam ayat lain, Allah berfirman, Tuhan sekalian manusia
Sedangkan Allah sememangnya Tuhan bagi sekalian makhluk, bertujuan untuk memuliakan martabat manusia. Sebab itulah ia disebut secara lebih khusus. Nas 5 kali. Alasan lain ialah kerana yang meminta perlindungan lumrahnya adalah manusia. Yang selalu minta perlindungan selalunya ialah manusia. Jadi sebab itu disebut manusia. Yang pertama, yang tadi ialah sebab nak memuliakan martabat manusia. Manusia Allah muliakan. Allah beri fikiran, Allah bagi akal kan. Itu kalau ditanya kenapa Allah sebut sampai 5 kali ni? Allah nak memuliakan martabat manusia tu. Okey, daripada apa? Mana Allah suruh kata a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nak minta apa? Nak minta dilindungi dari kejahatan, min syarri kejahatan, bisikkan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Khannas itu sentiasa bersembunyi. Artinya, berlindunglah kepada Allah dan dapatkanlah naungan daripada godaan syaitan yang sentiasa menimbulkan was-was, yang sentiasa bersembunyi dan mundur tak kala disebut nama Allah. Sekiranya manusia mengingati Allah, syaitan akan mundur dan mengecil kecut. Sekiranya tidak disebut nama Allah, mula dia membesar dan bermaharajalela di dalam hati manusia. Maknanya, bila kita ingat Allah, dia mengecilkan diri kecut. Bila kita lupa, dia mulalah membesar. Ada hadis-hadis yang akan datang nak menyebutkan tentang keadaan syaitan ini. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini dengan katanya, syaitan duduk bercokol di dalam hati manusia. Apabila manusia lupa dan lalai mengingati Allah, dia akan membisikkan kejahatan. Tetapi apabila disebut nama Allah, dia terdiam dan mengecut. Itu sebab kita selalu diingatkan supaya zikir, ingat. Zikir itu mana ingat Allah selalu. Sebutlah subhanallah ka, alhamdulillah ka, la ilaha illallah ka, Allahu akbar ka, apa-apa banyak zikir yang kita dah pelajari. Allah mentakdirkan syaitan mempunyai daya dan hela untuk menggoda manusia, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka syaitan tidak berupaya merasuk mereka. Kewujudan syaitan sebagai satu jihad dan ujian besar bagi manusia. Sebab itu dalam hadis yang sahih sabda Rasulullah SAW, bahasanya setiap orang dari kamu mempunyai gandingan qarin dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, adakah engkau pun mempunyai qarin wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, tetapi Allah telah memberi pertolongan kepadaku dan qarin aku itu masih Islam. Justru itu ia tidak menyarankan kepadaku kecuali perkara yang baik-baik saja. Rasulullah pun ada qarin, tapi qarin dia baik sebab Islam. Dia selalu menyarankan yang baik-baik saja. Tapi kita ni selalu nak dia kita ni semua pun ada qarin kan Ustazah? Semua ada qarin, ya. Tapi maksud Ustazah tadi, qarin kita ni kalau kita tak bagi dia apa makan lah, maksudnya tak bagi makan, doa, zikir semuanya, dia mengecil, dia membesar. Qarin kita ni dah kacau lah. Makna qarin kita dia akan kacau kita. Dia tu syaitan. Dia akan kacau kita. Dia lebih dia membesarkan diri dia dalam diri kita. Kalau kita ingat kepada Allah, dia kecutkan diri dia. Kalau kita tak ingat, dia mulalah. Dia itulah yang dia mewas-waskan. Tadi waswisu fi sudurin nas. Dialah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Anas tentang kisah Safiyah, isteri Nabi, menziarahi baginda di waktu malam. Tak kala baginda sedang beriktikaf. Baginda kemudiannya keluar untuk menghantar Safiyah pulang ke rumahnya. 2 orang lelaki Ansar terserempak dengan baginda. Apabila mereka melihat Nabi, mereka segera menjauhkan diri. Baginda lalu bersabda, tunggu sebentar. Ini adalah Safiyah binti Huyai. Maknanya, apa
yang kita boleh faham di sini, syaitan telah merasuklah makna hati sahabat tu nak mengatakan yang tak elok lah. Ini Nabi ni apa bawa siapa ni malam-malam ni kan. Itu sebab Nabi pun macam tahu je, dia kata, tunggu, aku nak bagi tahu ni, ini bukan siapa-siapa. Ini adalah Safiyah binti Huyai, isteri aku. Jadi kata mereka berdua, Subhanallah, itulah mana macam terkejut lah. Subhanallah, wahai Rasulullah. Baginda lalu bersabda, sesungguhnya syaitan bergerak mengikut aliran darah anak Adam, dan aku bimbang ia mencetuskan di dalam hati kamu sesuatu. Maknanya sangkaan-sangkaan yang tidak baiklah. Itu makna was-was tu. Ini ada hadis ni yang menceritakan tentang apa ni, keadaan syaitan. Itulah riwayat daripada Anas bin Malik, katanya sabda Rasulullah, sesungguhnya syaitan meletakkan belalainya ke dalam hati anak Adam. Sekiranya dia mengingati Allah, syaitan akan mundur. Sekiranya dia terlupa, syaitan akan mengulum hatinya. Maknanya ulum hati dia mana dapat menguasai sepenuhnya lah. Itulah bisikan, itulah yang dikatakan was-was, itulah bisikan syaitan yang sentiasa maju dan mundur. Mana sentiasa maju dan mundur. Tadi disebut dalam ayat khannas. Mana khannas tu? Mana syaitan yang maju dan mundur. Maju kalau kita ingat kepada Allah. Kalau kita tak ingat kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah, dia mundur. Kalau kita tak ingat, dia maju. Makna terus memasukkan was-was ke dalam hati kita. Itu yang dimaksudkan dengan khannas, syaitan yang maju mundur. Ini menunjukkan bahawa apabila diingati atau disebut nama Allah, syaitan yang bercokol di hati manusia akan mengecil dan dapat dikalahkan. Tapi sekiranya tidak diiringi atau disebutkan nama Allah, dia akan membesar dan akan menang. Seterusnya Allah menjelaskan tempat bisikan syaitan menerusi firman-Nya yang bermaksud yang membisik di dada manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi, yang dia mewaswaskan, membisik di dalam dada, di dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Disebut dada di sini ialah kerana ia merangkumi hati. Sedangkan lintasan keinginan itu tempatnya adalah di hati sebagaimana yang dimaklumi dalam gaya bahasa orang Arab. Kemudian Allah menjelaskan bahawa yang dibisikkan di hati manusia itu, yang membisikkan di hati manusia itu ada dua golongan. Siapa dia? Itulah minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Daripada kalangan jin dan juga manusia. Artinya yang membisikkan di hati manusia itu sama ada syaitan jin yang membisikkan di hati manusia atau syaitan manusia. Sebagai maknanya ada dua golongan yang membisikkan, itu syaitan jin dan syaitan manusia yang membisikkan di hati manusia. Caranya bagaimana dia bisikkan? Caranya bagaimana? Iaitu memperlihatkan dirinya sebagai penasihat yang merasa belas kasihan. Dengan itu dia telah berjaya memasukkan kata-katanya ke dalam hati manusia yang menganggapnya sebagai nasihat. Akhirnya ia menjadi mangsa bisikan syaitan jin. Ini menunjukkan bahawa bisikan jahat boleh lahir dari jin atau lahir dari manusia. Sebagaimana Allah maksudkan di dalam Al-Quran, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, iaitu syaitan manusia dan syaitan jin. Ada disebutkan syayatinul insi wal jin. Sebahagian mereka mengilhamkan kepada sebahagian yang lain kata-kata manis sebagai godaan. Artinya permusuhan di sini bukan permusuhan biasa,
dan mutlak, tetapi ialah kebolehan untuk menentang apa yang diberikan oleh Allah. Di antara manusia ada yang memilih menuruti bisikan syaitan dan ada yang berhati-hati menghadapi permusuhan dan bisikan mereka. Itulah dia yang Syaitan dari bangsa jin tu tahu lah, syaitan dari bangsa manusia tu. Karena syaitan tu ada dua, syaitan yang kita tak nampak dan syaitan yang kita nampak, yang ada dekat kita, yang sebab dia boleh dia boleh merasuk kita dengan kata-kata dia yang manis apa semua kan. Sebagai kita pun anggap dia ni beri nasihat yang baik, kita pun dah makanlah. Itu yang terdiri daripada syaitan jin dan syaitan manusia. Na'udzubillah, kita mohon kita Allah jauhkan kita daripada dua-dua ni ya. Dikatakan bahawa yang lebih berpengaruh apa? Syaitan jin kan manusia. Syaitan manusia lah yang lebih berpengaruh. Itu kita kena jaga. Okey. Apa yang kita boleh dapat pedoman daripada ayat ini? Apa Allah beri pedoman kepada kita? Allah ajar kita sebagai satu rahmat buat kita. Bagaimanakah cara memohon perlindungan dari syaitan manusia dan syaitan jin? Sebelum ini kita telah mengetahui bahawa menerusi 3 sifat Allah, iaitu rububiyah, milkiyah, uluhiyah. Allah melindungi mereka yang memohon perlindungan dari tipu daya syaitan dan bahayanya terhadap agama. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksud rububiyah menunjukkan jagaan yang lebih dan keprihatinan yang cermat seorang penjaga. Itu rububiyah tu. Kalau disandar kepada orang, maknanya jagaan yang lebih, keprihatinan dan cermat seorang penjaga. Itulah juga Allah SWT ya, yang menjaga dan menunjukkan yang cermat di dalam menjaga manusia. Rabbin nas. Allah menyebut bahawa dia adalah Tuhan manusia. Rabbin nas. Ilahin nas. Allah menyebut dia adalah Tuhan manusia, ini ilahin nas. Sedangkan Allah merupakan Tuhan bagi semua makhluk kerana 2 sebab, iaitu kerana Allah mahu memuliakan. Tadi yang kita sebut, sebab Allah menyebutkan an-nas, 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 kerana Allah memuliakan manusia. Maka Allah mengisytiharkan dengan menyebut nama mereka bahawa dia adalah Tuhan kepada mereka meskipun mereka dimuliakan. Kedua, kerana Allah memerintahkan manusia agar memohon perlindungan daripada kejahatan manusia, lantaran itu Allah mengisytiharkan dengan menyebut nama mereka bahawa dialah yang melindungi manusia dari kejahatan manusia. Allah juga yang melindungi manusia daripada kejahatan manusia. Kemudian Allah menyebut 2 sifat, iaitu penguasa bagi menjelaskan kepada manusia bahawa dia adalah raja, pemilik. Malikin nas, mereka yang sebenarnya. Dia adalah raja, yakni pemilik kepada manusia yang sebenarnya. Meskipun mereka juga memiliki raja-raja lain, bahwasanya dialah Tuhan mereka dan dialah patut dipuja oleh mereka. Tiada tempat pengabdian dan diri melainkan kepadanya. Kepadanya manusia patut minta pertolongan, naungan Allah, dan semestinya diharapkan, bukannya raja-raja dan penguasa yang lain. Surah ini menjelaskan bahawa pembisik itu sama ada syaitan, jin atau syaitan manusia. Syaitan jin, syaitan manusia. Kedua-duanya adalah syaitan. Sama ada syaitan jin yang menimbulkan bisikan di hati manusia atau syaitan manusia yang menggoda manusia secara terang-terangan. Kalau syaitan jin tu, dia mana kita tak nampak dia kan? Dia membisikkan pada manusia apa kejahatan. Kalau syaitan manusia, dia menggoda manusia secara terang-terangan.
Okey. Di kalangan jin ada syaitan, dari kalangan manusia juga ada syaitan. Maka hendaklah kamu memohon perlindungan dari syaitan manusia dan juga jin. Ini kata apa ni ulama tafsir Qatadah. Diperhatikan di sini bahawa sifat Tuhan yang diminta perlindungan daripadanya dalam surah Al-Falaq disebut dengan satu sifat saja. Kalau dalam surah Al-Falaq itu satu sifat saja, itu dia adalah Tuhan waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, kan? Satu je. Tapi sini banyak. Ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuhan yang rububiyah, milkiyah, uluhiyah. Sementara kejahatan yang dipohonkan supaya dijauhkan dalam surah ini ialah 3 perkara. 4 yang menjahanamkan, iaitulah malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk Allah, min syarri ghasiqin, daripada kejahatan malam, iza waqab, wa min syarrin nafasati, daripada sihir, daripada perempuan tukang sihir. Kemudian min syarri hasidin iza hasad. Kita minta 4 yang kita buat kesimpulan, itu 4 yang kita minta daripada minta lindung di dalam surah Al-Falaq. Manakala di dalam surah ini pula sifat Tuhan yang dipohon perlindungan daripadanya disebut dengan 3 sifat. 3 sifat di Rabb, 3 sifat iaitu Rabb dan Ilah, Rabbin Nas, Malikin Nas, Milkiyah, Ilahin Nas. Sementara kejahatan yang dipohon agar dihindari disebut dengan satu sifat saja. Dalam ni, dalam An-Nas ini satu sifat saja. Iaitulah apa dia? Kita minta jauh dari bisikan. Mana? Bisikan syaitan. Motif yang menyebabkan perbezaan antara 2 surah ini ialah kerana yang diminta di dalam surah pertama ialah keselamatan jiwa dan hasad. Keselamatan jiwa dan jasad. Manakala yang diminta dalam surah ini, surah An-Nas ini, ialah keselamatan agama. Bahaya terhadap agama walaupun kecil lebih besar dari bahaya dunia, meskipun bahaya dunia itu juga besar. Itulah apa yang kita dapat faham daripada surah An-Nas yang kita perhalusi pada hari ini. Dan insya-Allah kita boleh mula dengan apa ni? Itu kita ayat kursi, ya. Ayat kursi. Salam Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Salam. Ini kita cerita tadi ya Rabb kan. Okey, kalau macam ada doa-doa yang kita ada sebut Allah, katalah Allah maghfirli dengan Rabbil firli, itu yang mana lebih, macam kata, yang mana boleh kuatlah sikit kita punya permohonan kepada Allah tu, nak mana yang lebih ni, ya Rabb ke Allahumma tu Ustazah? Kedua-duanya, ya. Rabbi Allahumma. Allahumma tu asalnya ya Allah. Ya Humma Allah, di ujung tu, ha mim di ujung tu adalah ganti daripada ya. Kita tak sebut ya Allah, kita sebut Allahumma. Sama juga ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dari segi maknanya kita guna Allah. Allah tu mana segi kita kata yang apa ni, lafaz yang agung lah, Allah itu kan, Allah. Ya Rabb pun makna wahai Tuhan, Tuhan yang kita kata Tuhan tadi, Tuhan yang yang menguasai semua tu, sifat yang ada pada Rabb, yang dalam perkataan yang Rabb, ngurus, yang benar, ngurus kita apa semua kan. Ya Rabbi. Ya Rabb. Lalu macam kita tengok Nabi pun dia ada selalu disebut Rabb juga. Rabbi. Rabbi. Macam Nabi Ayub dia sakit sangat. Dah tak tahan dah. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin.
Allah, Tuhanku, sakit sangat ni ya Allah. Rabbi, anni massani yadur. Aku ni sakit sangat ni. Aku ni disentuh oleh mudarat. Maksudnya sakit sangat ni aku ni. Sedangkan engkau adalah Arhamur Rahimin. Itu doa yang selalu mesti ada kat mulut kita. Kita ingatlah esok-esok ni, kalau kita sakit sangat-sangat, janganlah duk beradui ke, janganlah duk menyumpah-nyumpah ke. Kita guna ayat-ayat ni yang diajar. Mana doa Nabi Ayub, ya, Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Kita ajar diri kita daripada sekarang. Dan kita boleh ajar kepada orang lain. Adalah saudara kita ke, mak kita ke, duduk sebut mulut dia maknanya perkataan-perkataan yang tidak baik, kita ajar dia, mak baca ni mak. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Engkaulah maha pengasih ya Allah, arhamur rahim. So dia pakai Rabb lah tu ya, Rabbi. Dia pakai Rabb. Tapi agaknya kalau macam kita kata Allahumma ghfili, kita minta dengan Rabbi ghfili, mungkin Rabbi ghfili lagi kuat kot. Tak tahulah, tapi maknanya samalah, Tuhan yang samalah. Allahumma. Okey, masih. Okey, kita nak mula dari mana ni? Ini adalah kita nak halusi pula ayat kursi. Ayat kursi yang kita baca dan kita digalakkan supaya membaca. Kalau boleh jangan tinggal. Sehari pun jangan tinggal ayat kursi ini. Sebab digalakkan kita supaya baca lepas sembahyang. Lepas sembahyang, belum nak tidur. Baca aja ayat ini. Kenapa agak? Kita nak tengoklah ni. Kita nak tengok. Kita tengok pengarang kepada buku ni ialah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Memang terkenal lah nama ni. Kalau dari segi tafsir ni memang terkenal. Baca mukadimah dulu sana. Baca mukadimah kita baca. Mukadimah dulu. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Benda nak rehat sekejap ke tak payahlah. Sekejap je, setengah jam lagi pun. Sekejap je lagi. Apa dia? Mana besok? Tak, ini besok. Apa dia? Tak apalah, kita baca ni je. Mukadimah ayat tak masuk lagi. Tak masuk lagi ayat ya. Kita baca mukadimah dulu. Kita di sini benda apa ni Encik Mun? Benda dia baru order untuk benda di sini sebab yang bagi dulu tak cukup kan? Oh, tak cukup. Yalah. Tak cukup. Buku ni. Jadi kebanyakan ada, tapi ada lagi yang baru masuk ni kan, dia orang tak ada lah. Sebab masa bagi tu dia orang tak ada. Jadi yang dulu yang dibagi tu setengahnya berhenti dah, balik dah. Jadi ada yang baru-baru ni dia orang tak ada. Jadi Datin dapat beli ke dekat Sahab? Dapat beli ke? Datin dapat beli, dapat order ya. Saya order dari penerbit dia kat Johor. Oh, penerbit. Kat Johor berarti dia masukkan dalam Shopee. Kalau buka Shopee, I see. tapi melalui penerbit tu baru dia masukkan ke Shopee. Yalah, Jahat Besar itu kat Johor. Jahat Besar. Pada 10 tak apalah. Cukuplah kot untuk bonda bonda. Minggu depan hari Senin saya tak mau bagi lagi, takut hilang. Ada doa yang apa ni kita dapat daripada buku Tambihul Ghafili. Itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kita baca 10 awal Zulhijjah. Amalkan insya-Allah. Saya tak mau bagi ni Said, benda bagi hilang. Saya bagi hari Senin. Hari Selasa Zulhijjah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Selai.
Okey. Kita baca muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini apa ni muqaddimah yang selalu kita dengar tuan-tuan guru kita baca ni Sebelum bagi ceramah baca ni Ustazah. ceramah. Apakah ini bagus? Ya. Kita tengok apa dia maksud dia. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya. Nahmaduhu. Kita memujinya. Wa nasta'inu bihi. Dan kita memohon keampunan dan pertolongan daripadanya. Nasta'inuhu. Wa nastaghfiruh. Kita mohon perlindungan dari Allah Azza wa Jalla daripada kejahatan. Na'udzubillah. Ni kita jumpa na'udzu. Billah mesti ada min syururi anfusina. Minta Allah melindungkan kita daripada apa? Kejahatan amalan. Syururi anfusina, kejahatan amalan buruk dan hawa nafsu kita. Barang siapa yang diberi petunjuk, man yahdihillah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Fala mudhillalah, tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang memberi petunjuk kepada dia. Fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahawa tiada Allah, tiada ilah yang berhak disembah. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah. Kan kita sebut ilah tadi. Ilah Allah yang berhak disembah, melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah semata-mata dan tiada sekutu baginya, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Muhammad ialah hamba Allah dan pesuruh Allah. Semoga salawat dan salam Allah untuk keluarga Nabi dan semua para sahabatnya yang mulia. Ya ayyuhan nasu taqu, surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Illa wa antum muslimun. Kita nak selalu kita mohon kepada Allah supaya kita selalu, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'ati. Ya Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah tetapkanlah hati kami. Tetapkan hati kita dalam keadaan kita Islam kita. Okey, ayat Ali Imran 102. Ya ayyuhan nas, ini pula surah An-Nisa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sebelum saya pergi kepada ayat yang pertama di dalam surah An-Nisa ini, saya nak bawa bonda dan semua rakan-rakan pergi cuba tengok kepada nombor satu, kemudian nota kaki bawah, nota kaki di bawah. Apa dia? Yang kenapa dia nak menerangkan apa kat sini? Bila kata aku bersaksi bahawa Muhammad ialah hamba dan pesuruhnya. Kemudian ada nombor satu kecil tu kan. Jangan kita ingat saja-saja aja duduk kat situ. Tengok, kita belik apa dia ni. Apa ni? Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tulisan kecil tu dalam bahasa Arab ya, sallallahu alaihi wasallam ya, dia ada nota kaki itu.
salawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu duk baca ni. Kita faham tak? Selalu kita duk baca. Sallallahu alaihi wasallam apabila disebut nama Nabi kan. Salawat dan salam dari Allah ke atas Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mana? Allah salawat kepada dia. Sallallahu alaihi ke atasnya. Salawat Allah ke atasnya. Ke atas Nabi kita. Ke atas Nabi Muhammad. Maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu adalah mengandungi doa. Disebut dalam tu adalah doaiyah. Jumlah itu, ayat itu adalah doaiyah. Apa makna doaiyah? Mengandungi doa. Moga-moga Allah. Moga-moga Allah memberi kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri keberkatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nombor satu itu sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam dari Allah ke atas Nabi Muhammad. Okey. Allah salawat macam mana? Dia kata Allah salawat. Ada dalam ayat nanti ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat kepada Allah tu yusalluna 'alan nabi. Mereka ni semua selawat kepada Nabi. Macam mana selawat Allah? Macam mana selawat malaikat? Kan? Kita nak tengok makna tu lah. Kita nak tengok makna tu. Dan ni nanti tukutlah kita ada cucu cerdik kan? Cerdik dah, dia mengaji dah, sekolah agama dah 4-5 dah. Sallallahu alaihi wasallam, dia pun tak tengok makna Allah selawat pada Nabi. Dia nak tanya kita, nek macam mana Allah selawat kat Nabi? Oh bagus. Nenek jawab dengan nenek jawab dengan penuh apa kita kata? Penuh yakin lah. Dengar cu ni, nek bagi belajar ni. Nek bagi belajar ni. Salawat Allah atas Nabi Muhammad berupa puji-pujiannya. Allah puji Nabi Muhammad. Itu selawat. Selawat Allah. Puji-pujiannya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia puji di mana? Di hadapan para malaikat yang didekatkan kepada Allah yang Maha Tinggi. Mana? Malaikat muqarrabin disebutkan. Malaikat al-muqarrabin yang dekat dengan Allah. Oh, rupanya Allah selawat Nabi itu Allah puji-puji. Allah puji-puji Nabi kita di hadapan malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengannya. Malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang istiwa di atas arasy-Nya, di atas langit yang 7. Istiwa. Istiwa tu duduk di atas arasy-Nya. Bersemayam di atas arasy-Nya. Maknanya malaikat itulah yang berdampingan dengan arasy Allah. Malaikat-malaikat muqarrabin tu yang berdampingan dengan arasy Allah. Okey, yang istiwa di atas arasy-Nya. Istawa 'alal 'arsy yang Allah sebut dalam Al-Quran. Istawa 'alal 'arsy, istiwa lah tu. Di atas langit yang 7. Istiwa di atas arasy-Nya di langit yang 7. Sesuai dengan sifat kebesaran dan ketinggiannya. Di sini kita tak boleh tanya. Arasy Allah tu macam mana, Ustazah? Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Kita kena yakin aja. Sebab Allah sebut arasy, ada arasy. Sebab Allah sebut Sidratul Muntaha, ada Sidratul Muntaha. Indaha. Kena percaya aja. Tak boleh nak sifatkan. Tak boleh. Okey. Sesuai dengan sifat kebesaran dan ketinggiannya. Sesuai dengan arasy itu di atas langit yang 7, sesuai dengan sifat kebesaran dan ketinggiannya. Ketinggian Allah lah. Para malaikat juga memuji Nabi. Para malaikat pula puji macam mana? Tadi Allah puji iaitu Allah selawat, mana Allah puji. Kalau malaikat pula selawat macam mana? Para malaikat juga memuji Nabi. Dia puji. Puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam berupa penjagaan Allah atas Nabi. Salam tu makna sejahtera.
salam berupa penjagaan Allah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kekurangan dan sebarang bentuk keburukan. Itu makna salam. Allah jaga Nabi kita daripada kekurangan dan sebarang bentuk keburukan. Dan perlindungan atas risalah yang diamanahkan kepada baginda. Dan perlindungan, Allah beri perlindungan ke atas risalah yang diamanahkan kepada baginda. Risalah mana message yang dia sebagai messenger, risalah yang diamanahkan Allah kepada dia. Apabila kaum muslimin mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ia memohon kepada Allah agar pujian dan keselamatan darinya dikurniakan untuk Nabi dan perlindungan terhadap risalah Islam yang telah diturunkan kepadanya. Lihat Ibnu Qayyim Jala'ul Afham, dalam kitabnya, ini nama kitab, fi fadli salati wassalam ala Muhammad khairil anam. Itu nama kitab dia, panjang. Mana kitab tu dikeluarkan di Damsyik, Syria. Mana tempat dicetak tu Dar Ibni Katsir, Al-Madinah Saudi Arabia, Darut Turas. Itulah muka surat 128 dalam kitab tu. Jadi daripada ni kita dapat faham yang mana Allah sebut dalam ayat berapa ke? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, selawatlah ke atas nabi, wasallimu, dan salam ke atas nabi. Kata wasallam tu, wasallimu taslima. Jadi kita tengok dalam ayat ni pun apa ni? Salawat, salam datang daripada 4 pihak. Satu, Allah. Salawat Allah, apa makna salawat Allah? Ni nak test nenek-nenek. Nanti nenek nak balik jawab pada cucu. Dan itulah pujian. Kan kita kata tadi. Allah selawat, itulah Allah puji Nabi kita di hadapan para malaikat yang muqarrabin, di hadapan malaikat yang hampir dengan Allah. Okey. Itu Allah yang selawat. Malaikat pula selawat, puji juga Nabi. Mana dengan pujian juga. Allah, malaikat dan manusia semua puji. Kalau manusia puji juga. Kan? Puji. Yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Mana selawatlah kamu wahai orang-orang beriman ke atas Nabi. Dan kena ada salim. Sallu alaihi wa sallimu. Kita selalu lupa ni. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad je. Kita tak kata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat lama dulu saya ajar. Saya kata salawat yang paling baik ialah salawat yang ada Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kena ada dua-dua tu. Allahumma salli, kemudian letakkan wa sallim. Kat situ ya. Kita pelajar-pelajar kita yang kawan-kawan kita di sana pun saya memang ada cakap dah, itulah paling baik ialah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikurniakan untuk Nabi dan perlindungan terhadap risalah. Mana salim tu keselamatan, ada perlindungan terhadap risalah Islam. Kita minta supaya Allah beri perlindungan terhadap risalah Islam yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wasallim tu besar tu makna dia. Kalau kita sebut bersama-sama dengan salli wa sallim, salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kata Muhammad saja. Lebih baik kita
salawat dan salam juga ke atas keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarga. Itu lagi baik. Lagi baik. Okey, habis. Kita pergi kepada ayat ni. Satu lagi ya, kita pergi kepada ayat ni. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kepada apa ni pelajar-pelajar yang di sebelah sana pun, kita dulu ada kelas kan hari Jumaat, kita baca tafsir, kita dah sampai kepada surah ini, surah Nisa. Lebih daripada surah Nisa. Dan kita dah tempuh ayat ni yang kita huraikan secara secara perinci juga apabila kita menyebut tentang wattaqullah, takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan kamu pelihara hubungan silaturahim. Kat situ kita ada bincang lama tentang menghubungkan silaturahim itu sebagai sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama kita. Hai sekalian manusia, ya ayuhan nas. Kita selalu dengar ya ayyuhalladzina amanu. Tuju kepada orang-orang beriman. Itu wahai orang-orang yang beriman. Ini ya ayyuhan nas. Semua manusia atas dunia ni, tak kira dia kafir ke, dia apa, munafik ke, dia majusi ke, dia apa ke, semua manusia Allah tuntut ni. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabbmu. Bila saya sebut Rabb, terbayang tak tadi? Perkataan Rabbin Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Apa yang ada dalam Rabb? Perkataan Rabb itu. Bukan setakat Tuhan manusia saja. Dia ada di situ. Allah menjaga, Allah teliti jaga, Allah. Semualah. Ada apa 4 benda tadi kan? Rabb. Ittaqu rabbakum. Allazi khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu. Allazi khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu. Min nafsin wahidah. Daripada seorang diri, iaitu Adam. Dijadikan kamu daripada Adam. Dan daripada Adam tu Allah menciptakan isterinya Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dijadikan minha daripada nafs, daripada diri Adam tu tadi dijadikan zawjaha, pasangan dia, isteri dia Hawa. Dan daripada keduanya wa bassa minhuma, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan. Itu dia. Bassa tu 2 huruf aja. Tapi bila kita terjemah dalam bahasa Melayu tu dia berapa huruf, ada memperkembangbiakkan. Bassa minhuma, memperkembangbiakkan daripada keduanya, daripada Adam dan Hawa tadi, rijalan katsiran wa nisaa. Lelaki dan perempuan, rijalan katsiran wa nisaa. Rijalan katsiran wa nisaa. Maknanya diperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Kita tengoklah, penuhlah dunia ni dengan manusia ni kan, yang asalnya daripada Adam dan Hawa ni. Oleh itu, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, tasaaluna bihi wal arham, mempergunakan namanya, kamu saling minta satu sama lain. Tasaaluna bihi wal arham. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Allazi tasaaluna bihi wal arham. Maknanya bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan wal arham, dan hendaklah kamu pelihara hubungan silaturahim. Wal arham, hendaklah kamu pelihara hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqib. Kita pun kata malaikat raqib, atid. Siapa yang mengawasi, menulis kita punya
amalan, mencatat amalan kita, menjaga dan mengawasi kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Rob, tengok dia kata Rob. Tengok. Nombor 2 kecil di bawah, nota kaki di bawah. Mana dia? Rob, sebut Rob di mana? Rob tu, Robmu dalam terjemahan tu. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Robmu. Rob ialah Allah. Ar-Rabb. Ar-Rabb dialah yang menumbuhkan, menggerakkan dan mengubah. Betul. Dalam Rabb tu mengandungi makna-makna tu. Yang menguasai setiap sesuatu. Raja yang tiada tandingan baginya dalam kekuasaan, kerajaan dan ketinggian. Yang menghidupkan dan memberi rezeki ke atas seluruh makhluk. Itu lagi luas dia punya makna. Ya? Rabb. Rabb itu. Makna Rabb. Kita ambil sikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, manusia, nas. Kita jumpa dah dalam qul a'udzu birabbin nas, nas manusia. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Karena ittaqu rabbakum. Sini ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Kata perkataan yang benar. Yuslih lakum. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan kamu. Kalau kamu cakap benar, kalau kamu kata perkara yang benar, Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalan kamu. Nampak pesannya? Kalau kita duk cakap tak betul, cakap bohong, penipu semua tu, tak akan dapat ini. Apa dia? Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan kamu. Amalan kita jadi tak baiklah kalau kita selalu cakap bohong, selalu penipu, selalu kan. Dan mengampuni bagimu dosa kamu. Kita dapat maknanya memperbaiki amalan. Pertama, kedua Allah ampun lagi dosa kita. Dapat dua sekali. Kalau sebaliknya kita buat apa pun kita tak dapat. Dosa ada. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dapat dua. Kalau kita kata qaulan sadida, kita dapat dua. Yuslih lakum a'malakum, Allah baiki amalan kita dan Allah ampuni dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Faqad faza fawzan azim. Faza fawzan, mendapat kemenangan yang besar. Bawah dia kata amma ba'du. Mana ni? Amma ba'du. Dan selepasnya, maksudnya selepas dia sebut ayat-ayat Quran tadi, maka dia pun terus mengatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Hadis-hadis Rasulullah lah. Seburuk-buruk perkara adalah muhdasat. Apa makna muhdasat? Syarrul umur muhdasatuha. Seburuk-buruk perkara. Syarrul umur muhdasatuha. Perkara yang diada-adakan dalam din, dalam agama. Perkara yang diada-adakan dalam agama. Cuba tengok nombor 3. Aspek praktikal dan doktrinal ad-din adalah lebih lengkap dan menyeluruh dibandingkan konsep agama yang
dicanangkan oleh Barat. Yang dicanangkan oleh Barat. Ad-din, Islam adalah cara hidup yang ditetapkan oleh Allah. Jadi seburuk-buruk perkara adalah muhdasat. Ini muhdasat itu apa? Perkara yang diada-adakan dalam din, dalam agama lah. Perkara yang diada-adakan. Itulah yang kata bid'ah tu. Mana tak ada dalam agama, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi dia ada-adakan. Itu maknanya bid'ah lah. Setiap yang diada-adakan di dalam diri adalah bid'ah. Dalam din, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dolalah. Dolalah. Sesat. Dan setiap dolalah itu di dalam api neraka. Mungkin kita boleh berhenti sekat tu kan? Nak Cik Mun, boleh berhenti kat tu lah. Ya, sekat ni. Pada pengenalan. Ini pun dah banyak dapat macam-macam ni. Itulah. InsyaAllah. Okey. Itulah kita baru mukadimah kan. Baru mukadimah tak habis lagi. Mukadimah pun tak habis lagi. Baru mukadimah baru. Mukadimah pun ada muka surat sampai muka surat 14 ya. Banyak. Yalah. Ya, yang bagusnya sebab dia rujukkan kepada apa surah dalam Al-Quran ni kan. Jadi bila kita baca kita akan lalui benda-benda ni. Ya. Okey. Okey, insya-Allah. Ada apa-apa nak ditambah ataupun nak ini tak ada tambah yang ni. Kita ingatkan untuk besok ialah assessment untuk elastic band ya. Siapa yang mendaftar diri harap datang ke surau sebelum pukul 9 pagi. Dewan. Ya Datuk. Kita orang nak selamat juga kat sana. Besok nak buat periksaan. Kat mana? Oh, dekat ada sadar kita dah boleh. Bagi tahu kat benda. InsyaAllah siapa-siapa yang sudah berdaftar yang dalam ni lah yang menonton ni Kak Mun saya akan buka satu bilik khas untuk keluarga Elastic Band ni lah sebab kita akan 3 bulan kan. So segala detail apa-apa nanti kita masuk dalam tu lah supaya tak bercampur aduk dalam bilik-bilik pengajian lain. InsyaAllah Siapa nak datang tengok boleh lah tengok. Kalau yang Datuk yang mana tak sampai 60 dia nak tengok kesian bagi lah mereka tengok. Atau mau pilih mula dia. Besok pagi assessment pukul 9 pagi. Besok tak boleh. Saya bagi phone lagi. Tak apa, yang mana tak ada, yang mana ada mesti datang besok supaya supaya buatkan assessment. Siapa yang ada buat assessment dulu. Yang mana tak dapat datang besok tak apa. Jadi kita tak mau semua pula tak datang nanti nak arrange satu hari pula lagi. Janganlah kesian lah budak-budak tu. Besok dia orang datang dalam 10 orang ya. Dalam 10 orang jururawat dia orang. Jururawat dan pembantu-pembantu. Saya rasa assessment tak lama ya Datuk. Mungkin dalam sejam 2 je. Tim dia datang ramai lah. Jadi kita harap kita dapat tadi lah. Dia susah payah datang kan. InsyaAllah ya. Okey. Selamat tu bila mula. Itulah. Jadual dah ada nanti Kak mau masukkan. Okey. Nanti kan saya dah buka bilik kumpulan Elastic Band. Saya akan masukkan dalam tu jadual tu. Dalam tu ada jadual nanti dia PDF. Okey. Dan dari situ nanti kita akan umumkanlah ya Datuk untuk bantu mereka lah. Kita mesti ingat bila dah habis ni, bila dah cukup syarih tu setiap hari Selasa dan hari Jumaat. Setiap Selasa Jumaat. Kecuali ada apa-apa maklumat katakan tak dapat adakan latihan kita akan buat. Macam tu. Okey. Kita buat lepas asar. Selesai. Pasal boleh. Pasal. Sekejap saja. Berapa minit tak sampai setengah jam pun.
Sebab tak boleh Kita lama-lama doa pun dulu. exercise ni nanti boring. Nampak Penat. benda-benda Okey. sini muka Yang merah-merah dah. pentingnya Ah. istiqamah. Istiqamah. Muka Minat, merah-merah dah. buat. Benda-benda di sini dia buat dah sebulan lebih kan? Dah sebulan lebih kan? Tu. Oh, sebulan lebih dah ya. Daripada mula. Yang pentingnya istiqamah. Dia kalau macam you buat istiqamah. physio tu, kalau bulan ni datang, bulan depan tak datang, it's no point. Better don't do it. Itu je. Benda yang kita nak buat, kita kena buat berterusan. Baru kita dapat dia punya feedback balik. Kalau tidak, tak dapat. Ya. Sebab Kak Mon dah lalui kat saya buat physio semasa tulang belakang saya dented 11 bulan. Sudah. Mana? Setahun. Istiqamah 11 bulan. Belum fail lagi. Tak pernah tak pergi. Pergi punya. Mesti buat. Okey, insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Esok Kita baca doa ya. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, simpankanlah apa yang kami pelajari pada hari ini. Kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya, dan janganlah engkau jadikan kami dari kalangan orang yang lupa. Allahumma ya Allah, Allahumma, kita doa dengan Asma'ul Husna, Al-Halim, yang Maha Penyantun. Allahumma, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Halim, ya Halim. Inna nas'aluka bila ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. An taghfira lana. An taghfira lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Ya Ghafur. Ya Ghafurun Halim. Allahumma inna nas'aluka bila ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah wa tabarakallah rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adhhib ghayza qulubina wa ajirna min mudillatil fitan. Waj'alna haliman kariman rahiman. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Halim. Kami memohon kepadamu dengan keagungan kalimah Halim. Tiada yang disembah melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada yang disembah melainkan Allah yang menguasai arasy yang amat agung. Tiada yang disembah melainkan Allah yang menguasai 7 lapis langit dan bumi. Juga yang menguasai arasy yang mulia. Kami memohon agar Engkau mengampunkan kami, kedua ibu bapa kami, dan seluruh orang muslimin. Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan keagungan kalimat tiada yang disembah selain Allah. Maka tiada disembah selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia, Maha Suci dan Maha Berkat. Allah yang menguasai arasy yang agung, dan segala puji milik Allah yang menguasai alam semesta. Ya Allah, lenyapkanlah amarah yang bergejolak dalam hati kami. Ya Allah, lenyapkanlah amarah yang bergejolak di dalam hati kami. Selamatkanlah kami dari cubaan yang menyesatkan, serta jadikanlah kami penyantun. Ya Allah, jadikanlah kami penyantun, pemurah dan pengasih. Ya Allah, jadikanlah kami penyantun, pemurah dan pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih Ustaz.